Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perhatian. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan dasar awam mengenai pandemik COVID-19. Secara umumnya, dasar awam adalah konsep yang kompleks dan dinamik. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan proses pembangunan dan perubahan berlaku dalam persekitaran yang stabil dan struktur yang fleksibel. Apa itu COVID-19? Ia adalah sejenis virus yang menyebabkan jangkitan di dalam saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Coronavirus yang terbaru yang ditemui di Wuhan, China adalah coronavirus 2019, COVID-19. Jangkitan ini boleh menyebabkan seseorang itu mengalami gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Gejala radang paru-paru COVID-19 adalah seperti demam, batuk dan sukar bernafas. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dalam menangani masalah ini. Oleh hal yang demikian, satu dasar telah dikuatkuasakan oleh kerajaan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali juga sebagai PKP. Langkah dan usaha dalam menangani COVID-19. Langkah dan usaha yang telah dilakukan adalah karantin diri 14 hari di kediaman masing-masing. Langkah dan usaha kedua adalah sekatan jalan raya yang telah dilakukan oleh pihak polis. Langkah yang terakhir adalah kerajaan membenarkan seorang individu untuk keluar membeli barang keperluan. Ini kerana kerajaan inginkan rangkaian COVID-19 ini tidak berterusan, malahan negara kita dapat hidup seperti biasa. Kesan Perintah Kawalan Pergerakan yang memberi impak yang sangat negatif kepada masyarakat, ekonomi dan juga negara. Kesan kepada masyarakat sebagai contoh yang boleh kita lihat di sektor pertanian, sektor pengangkutan, sektor peniaga kecil maupun sebaliknya, mereka terpaksa gulung tikar. Mereka terpaksa diberhentikan kerja atas disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Kesan yang kedua kepada ekonomi. Prof. Mahaya Dr. Iwan Shazana Abidin berkata, jika ekonomi politik negara kita tidak stabil, pelaburan kita akan merosot. Adakah pelaburan luar negara yakin untuk melabur di negara kita dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan? Yang terakhir sekali adalah kesan kepada negara. Dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan, negara kita terpaksa menutup pintu keluar masuk sektor pelancongan. Datuk Seri Muhyiddin Yassin berkata, negara kita telah rugi 3.87 bilion dengan tidak adanya kedatangan pelancong-pelancong luar. Seterusnya adalah penglibatan agensi. Dapat kita lihat pelaksanaan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam menangani pandemik COVID-19 sememangnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa kerjasama daripada pelbagai agensi. Berikut merupakan beberapa agensi yang terlibat dalam melaksanakan dasar ini, antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Crisis Preparedness and Response Center CPRC, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Penerangan Malaysia JPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan cabaran dan halangan pihak kerajaan dalam menangani isu pandemik COVID-19. Yang pertama, kerajaan memerlukan dana yang besar. Yang kedua, kerajaan terpaksa menanggung kos kerajaan yang tinggi akibat pandemik COVID-19. Tiga, kurangnya keyakinan masyarakat dalam program vaksinasi kebangsaan. Yang keempat, kadar pengangguran masyarakat yang tinggi di kalangan warga negara Malaysia. Yang kelima,
kerajaan memerlukan kerjasama dari setiap lapisan masyarakat. Peningkatan kes harian COVID-19 di negara kita sangat membimbangkan. Dalam usaha kerajaan melaksanakan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat beberapa perkara perlu diperbaiki agar pelaksanaan dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Oleh hal yang demikian, cadangan penambahbaikan sangatlah penting agar pelaksanaan dasar ini dapat mencapai sasaran. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan, antaranya penambahan petugas-petugas kesihatan. Dapat kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, khususnya petugas-petugas kesihatan yang merupakan barisan hadapan negara, bertungkus lumus dalam merawat pesakit yang dijangkiti dengan wabak ini, menyebabkan mereka mudah terdedah dengan virus ini. Malah ada di kalangan petugas-petugas kesihatan dijangkiti dengan wabak pandemik COVID-19. Oleh hal yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perlulah memperbanyakkan penambahan petugas-petugas kesihatan agar dasar yang dilaksanakan ini mencapai sasaran. Seterusnya, memperketatkan prosedur operasi standard SOP yang sedia ada. Pihak kerajaan perlulah memperketatkan atau memperhalusi semula prosedur operasi standard SOP yang sedia ada agar pelaksanaan dasar ini dapat mencapai sasaran. Cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah memperbanyakkan program sanitasi. Pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia perlulah mempertingkatkan lebih luas program sanitasi atau nyakuman di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, iaitu di kawasan zon merah atau di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kepada orang ramai. Dengan cara ini, pelaksanaan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat dilaksanakan dengan berkesan. Cadangan penambahbaikan yang keempat adalah memperluaskan hebahan. Jabatan Penerangan Malaysia perlulah mempertingkatkan hebahan berkenaan dengan pelaksanaan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai rangkaian internet dan kawasan-kawasan pedalaman. Khususnya penambahbaikan yang kelima adalah membangunkan aplikasi mobile. Secara kesimpulannya dapat kita lihat usaha kerajaan dalam melaksanakan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam menangani pandemik COVID-19 sememangnya mempunyai pelbagai cabaran dan halangan. Oleh hal yang demikian, semua pihak tidak mengira pelbagai lapisan masyarakat, umur, bangsa dan agama perlu bersama-sama berganding bahu membantu pihak kerajaan dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 dari terus menular. Dengan kerjasama yang menyeluruh daripada pelbagai pihak, pelaksanaan dasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat mencapai kejayaan dan negara bebas daripada pandemik COVID-19. PKP asyik tambah-tambah lagi. MCO satu kali tak ada menteri umum lagi. PKP tak ada duit cungkil gigi. Mana nak cari duit ni? Duduk rumah goyang kaki. PKP